billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sebuah siri penghayatan ijaz Al-Quran Al-Karim yang akan menyambung siri yang lepas. Allah mengatakan bahawa arak merupakan perkara yang diharamkan oleh umat Islam ataupun terhadap umat Islam. Maka dalam pensyariatan pengharaman arak, setelah Allah menurunkan dua ayat yang menggambarkan arak merupakan perkara yang perlu dijauhi. Pertamanya Allah mengatakan arak ini mengandungi banyak kemudaratan dan kebahayaan. Adapun yang kedua, Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan salat melainkan kamu tidak mabuk. Maka satu ketika setelah mana Nabi mewajibkan setiap sahabat Nabi tidak boleh mereka mengerjakan solat melainkan mereka dalam keadaan sedar, dan juga sahabat Nabi semuanya patuh akan arahan tersebut. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka minum arak juga, meneruskan minum arak setelah solat Isya hinggalah ke subuh. Adapun antara mereka yang tidak bekerja akan minum arak lepas subuh sampailah ke zuhur. Yang penting bila mereka mengerjakan solat dalam keadaan yang tidak mabuk. Maka satu ketika Sayyidina Sa'ad Abu Waqqas telah pun menganjurkan satu kerajaan, satu majlis jamuan, menjemput kawan-kawannya dari golongan Ansar, Muhajirin dan sebagainya untuk hadir ke rumah beliau untuk beliau berkongsi kesyukuran beliau. Dan tak ketinggalan, beliau juga menyediakan arak dalam kerajaan tersebut. Maka mereka telah minum arak, mungkin dengan had yang berlebihan. Akhirnya mereka telah mabuk dalam kerajaan tersebut, ataupun mereka terlupa sedikit dalam kerajaan tersebut. Dan ada di kalangan mereka yang telah pun mengungkapkan syair-syair ataupun kalimah-kalimah yang seolah-olah mereka membanggakan diri, membanggakan kaum mereka, melebihkan kaum Ansar berbanding Muhajirin, melebihkan Muhajirin berbanding Ansar dan sebagainya, iaitu perkara yang Nabi larang untuk umatnya bercerita kepada orang lain, yakni berbangga-bangga dengan kaum sendiri, berbangga-bangga dengan kabilah sendiri. Maka setelah itu berlakulah sedikit pergeleseran. Mengapakah berlakunya hal sedemikian? Ya, puncanya adalah mabuk kerana minum arak. Oleh itu, ada di kalangan sahabat Nabi yang jumpa dengan Nabi, wahai Nabi, kami bersetuju untuk arak ini diharamkan sepenuhnya, diharamkan total. Okey, maka Allah pun turunkan sebuah ayat Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak itu, judi itu, trik nasib dan sebagainya adalah merupakan rijs, najis syaitan. Maka jauhilah akan ia, dan kamu mudah-mudahan akan berjaya dan mendapat kebaikan dan juga kejayaan. Maka Allah dalam ayat tersebut telah pun menyempurnakan tingkatan pengharaman arak yang asalnya bermula dengan mengatakan ini tidak baik dan ini baik dan sebagainya, kemudian diharamkan dalam bentuk tidak boleh orang Islam bersolat melainkan tidak mabuk. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak dalam bentuk yang total. Tidak boleh lagi orang Islam ketika itu menyentuh arak. Maka ramai di kalangan sahabat Nabi ketika itu yang pulang ke rumah masing-masing, yang pergi ke kedai dan sebagainya, mencampak ataupun menuangkan bekas-bekas arak mereka sebagai bukti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersetuju untuk mengharamkan arak ini dengan totalnya. Teman-teman sekalian, hikmah Allah mengharamkan arak dengan tingkatan-tingkatan ini ialah
Allah tahu bahawasanya hamba-hambanya yang telah lama minum arak sudah pasti berada dalam bentuk ketagihan, dalam bentuk yang mana mereka sukar untuk meninggalkannya. Maka Allah mengajar kita segala bentuk ketagihan yang kita alami, Allah ajar kita hendaklah ditinggalkan dengan berperingkat. Pada awalnya kita faham bahawa hal tersebut tidak baik. Kita puaskan logik kita, kita puaskan fikiran kita bahawa hal ini tidak baik, perlu ditinggalkan. Dan mungkin kita akan tinggalkan sedikit, bukan sepenuhnya. Kemudian Allah ajar lagi, arak ni jangan diminum ketika nak solat. Maka kita faham bahawasanya kita perlu meninggalkan hal-hal yang haram ini sedikit dan sedikit untuk menanggalkan kemabukan ataupun mabuk ataupun ketagih pada hal tersebut. Dan setelah mana kita mampu meninggalkan sedikit demi sedikit, maka Allah pun terus menurunkan pengharaman yang total, yang mana kita mampu menerimanya dan Islam mampu menerimanya, maka arak pun diharamkan dengan sepenuhnya. Maka kaedah ini dah diambil pakai oleh kebanyakan pihak hari ini dalam untuk menghilangkan ketagihan kepada arak, ketagihan kepada rokok, ketagihan kepada perjudian, ketagihan kepada hal-hal yang haram, ketagihan kepada benda yang lucah dan sebagainya, dengan menggunakan konsep berperingkat, dan ia pasti akan berjaya. Allah mengatakan fajtanibuh la'allakum tuflihun, jauhilah akan ianya, iaitu arak, dan kamu pasti akan berjaya. Maka dengan demikian kita dapat lihat bagaimana Allah menunjukkan kepada hamba-Nya i'jaz tashri'i, iaitu i'jaz yang berbentuk pensyariatan, yakni Allah mengharamkan arak itu dengan kala yang berperingkat, kala yang memiliki ruang untuk para sahabat Nabi memikirkan, mengkaji dan menghilangkan ketagihan. Itulah hikmah Allah Ta'ala dalam ayat-ayat ini yang boleh diambil oleh umat Islam atau manusia pada hari ini dan seterusnya untuk mereka menghilangkan segala kejahatan ataupun kefasadan yang mereka amalkan, yang sedikit demi sedikit insya-Allah. Dan kita mendoakan kita mampu untuk mengamalkannya dalam kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kesilapan kita insya-Allah, dan insya-Allah kita akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.